Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kerana kita dapat sekali lagi bertemu dalam rancangan Muqaddimah. Kenapakah kita perlu bangun awal pada waktu pagi? Kerana sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, Badiru a'malakum bi'amalis salihah fi waktu subhi, yang membuat maksud, dan hendaklah kamu melaksanakan amalan-amalan yang saleh di awal waktu subuh, kerana sesungguhnya keberkatan bagi umat ini dibuka pada waktu subuh. Sedang penonton ini sekalian, Muqaddimah pada pagi ini akan membicarakan topik tentang kebersihan diri. Kenapakah kita mesti menjaga kebersihan diri? Marilah sama-sama kita ikuti selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Muqaddimah. Yang mana topik pada pagi ini yang akan kita bincangkan ialah tentang kebersihan diri. Kenapakah kita perlu menjaga kebersihan diri? Terutamanya pada waktu pagi. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Muddathir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Sadaqallahul azim. Allah menyebut dalam surah Al-Muddathir dengan ayat yang bermaksud, wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah kamu dan berilah peringatan kepada manusia, dan hendaklah dibesarkan Tuhanmu, dan kemudiannya hendaklah dibersihkan pakaian dan dirimu. Sedang penonton yang sekalian, kebersihan diri sangat penting. Sebab itulah Nabi SAW telah mengajar kita perkara yang pertama sekali ialah bagaimana untuk kita membersihkan diri. Sebab itu kalau kita lihat dalam mana-mana kitab fiqh, bahawa bab yang pertama yang dibincangkan dalam kitab fiqh itu adalah bab taharah, iaitu bab yang membincangkan perkara mengenai kebersihan. Sehingga dalam satu hadis Nabi yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyifatkan an-nazafatu minal iman, bahawa kebersihan itu, menjaga kebersihan dan kerapian diri itu adalah sebahagian daripada menjaga iman. Di sini dapat kita lihat betapa pentingnya kebersihan bagi seseorang Islam untuk dia menjalani kehidupan yang seterusnya. Sebab itulah di awal pagi kita mestilah bangun awal. Di samping kita membersihkan diri kita, kita juga membersihkan kemudiannya jiwa kita dengan melaksanakan solat subuh. Dan sebab itulah solat subuh itu disunatkan dilakukan secara berjemaah. Kerana bukan hanya dia dapat membersihkan jiwa, tetapi dalam erti kata yang sebenarnya dia juga dapat membersihkan fizikal manusia. Sebab itulah bila kita bangun pada awal-awal pagi, kita akan mula-mula khidmat diri, kemudian kita akan menggosok gigi kita, di mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan siwak, iaitulah dengan menggosok gigi baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kayu sugi, kayu siwak untuk membersihkan gigi baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekarang sudah moden, kita menggunakan ubat gigi dan berus gigi yang kita gunakan untuk membersihkan gigi dan mulut kita. Nabi kemudiannya setelah membersihkan gigi, baginda sallallahu alaihi wasallam juga akan melaksanakan apa yang dipanggil sebagai ghargharah. Ghargharah adalah proses baginda berkumur dan berkahak supaya dapat dibuang segala kahak-kahak yang terkumpul sepanjang malam dalam saluran pernafasannya, dalam saluran makanannya, dan semua saki-baki daripada makanan tersebut dibersihkan dengan tujuan supaya saluran pemakanan dan saluran pernafasan itu bersih daripada takungan-takungan makanan-makanan yang kita makan pada waktu malam, yang kemudiannya mengumpul bakteria. Bukan sekadar itu, ia juga kemudiannya mengumpul sisa-sisa toksik lebihan daripada makanan dan menghasilkan gas-gas tertentu yang dapat memudaratkan manusia.
Sebab itulah Nabi SAW telah melaksanakan apa yang dipanggil sebagai gharah-gharah untuk membersihkan sistem penghadaman dan membersihkan sistem pernafasan baginda SAW. Ini merupakan sunnah Nabi SAW, dan Nabi kemudiannya lantas beruduk. Jika sekiranya baginda tidak mengalami hadas besar, baginda akan beruduk dan lantas kemudiannya baginda akan terus kemudiannya melaksanakan solat. Dan jika sekiranya kita melihat kepada proses mengambil uduk, uduk itu juga adalah sebagai salah satu daripada cara bagaimana Nabi SAW membersihkan diri. Dan uduk ini sebenarnya mempunyai khasiat-khasiat kesihatan yang kita akan bincangkan dalam satu tajuk yang spesifik nanti, untuk sama-sama kita faham bagaimana sebenarnya uduk ini boleh mencapai kesihatan dan memberikan kita kebersihan diri yang paling tinggi, yang tidak ada dalam mana-mana sistem hidup yang lain, yang tidak diajarkan dalam mana-mana agama yang lain, kecuali diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh demikian kita dapat faham bahawa kebersihan diri sangat penting bagi tujuan manusia mencapai kecemerlangan dalam hidup. Dan oleh yang demikian, marilah sama-sama kita menjaga kebersihan diri kita setiap pagi, untuk sama-sama kita dapat mencapai tahap kebersihan yang tinggi, dan ibadah yang diterima oleh Allah SWT seterusnya dapat menjadi manusia yang cemerlang. Kita sambung lagi perbicaraan kita tentang kebersihan diri. Bagaimana Rasulullah SAW apabila baginda beruduk, kita dapati segala anggota-anggota uduk yang terkena air yang dikenakan oleh Rasulullah SAW adalah sebenarnya anggota-anggota yang sangat penting. Sebab itu kalau kita lihat, Nabi yang pertama sekali sebelum mengambil uduk, baginda SAW membasuh tangan. Kerana tangan adalah di antara organ ataupun bahagian tubuh badan yang mungkin kita tidak tahu di mana letaknya ketika mana kita tidur. Oleh yang demikian, sangat dikuatiri tangan ini pergi ke tempat-tempat yang mengandungi kekotoran daripada tubuh badan kita. Maka sebab itulah sebelum Nabi mengambil uduk pada setiap pagi, Nabi SAW akan membasuh dulu tangannya. Kemudian baginda SAW setelah membasuh tangan, baginda lantas berkumur dan membuang segala kahak-kahak, membuang segala kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut baginda SAW. Kemudiannya barulah Nabi mengambil air semayang dengan memulakan membasuh muka. Sebab itu kalau kita tengok dalam salah satu daripada ayat Al-Quran menyebut, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, hendaklah kamu membasuh muka kamu dan kemudiannya kedua tangan kamu sehinggalah kepada siku. Kenapa perlu kita basuh muka? Kerana kita tahu bahawa muka adalah di antara organ yang sangat tercemar, terutamanya pada waktu siang apabila kita melaksanakan aktiviti, apabila kita berjalan keluar daripada pejabat, keluar daripada rumah, kita mengadakan aktiviti-aktiviti di luar, maka mukalah anggota yang paling banyak terkena debu. Mukalah adalah anggota yang paling banyak tercemar. Dan sebab itulah dimasuh muka. Dan ada ulama-ulama yang menyebut bahawa kenapa dimasuh muka? Kerana di muka ini terdapat panca indera yang banyak. Contohnya ada mata. Mata ini mungkin melihat perkara-perkara yang maksiat, dan apabila dibasuh dengan air uduk tadi, maka dengan secara sendirinya ia dapat menggugurkan dosa-dosa daripada mata. Begitu juga di muka kita ada telinga, yang mana telinga ini juga kemudiannya akan mendengar perkara-perkara yang maksiat, dan sepatutnya dibasuh telinga ini supaya dapat dibuang dosa-dosa kecil daripada perkara-perkara maksiat yang didengar melalui telinga. Begitu juga di muka ada mulut, yang mana mungkin mulut ini terkasar bahasa, bercakap perkara-perkara yang tak sepatutnya, bercakap perkara-perkara yang menyakitkan hati manusia. Maka apabila kita membasuh muka, secara automatik kita membasuh kawasan mulut dan bibir kita, yang merupakan di antara kawasan-kawasan yang paling banyak melakukan dosa,
kerana paling banyak bercakap perkara yang salah, paling banyak bercakap perkara yang menyakitkan hati manusia, dan dengan itu gugurlah dosa-dosa mulut dan bibir daripada kita ketika mana kita mengambil wuduk, ketika membasuh muka. Dan juga di muka kita juga terdapat di sana dahi kita, yang mana di dalam dahi ini terkandung otak pemikiran manusia. Otak ini juga, walaupun kita tak dapat mencapai untuk membasuh otak, tak ada orang yang boleh keluarkan otak dia dan basuh otaknya, tetapi kita membasuh dahi sebagai perlambangan untuk membasuh pemikiran kita, supaya jangan kita berfikir perkara-perkara yang tidak sepatutnya, terutamanya pada hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berfikir tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibasuhlah dahi itu dengan tujuan dapat menggugurkan dosa-dosa daripada pemikiran yang tak sepatutnya. Kemudian apabila sudah dibasuh muka, Nabi membasuh tangan sehinggalah ke siku. Kenapa Nabi membasuh sehingga ke siku? Kerana itu juga sebagai satu lambang bahawa di antara organ yang paling banyak tercemar adalah tangan, yang mana tangan manusia ini melakukan perkara-perkara yang mungkin diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil harta benda orang lain, mengambil hak-hak orang lain. Maka tangan-tangan ini dianggap berdosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa-dosa tangan ini boleh dicuci dengan manusia mengambil uduk. Sebab itulah Nabi beruduk apabila baginda bangun daripada solat, bukan hanya sekadar untuk menunaikan solat, tetapi juga untuk membersihkan diri baginda apabila baginda bangun daripada tidurnya. Inilah di antara sunnah Nabi SAW. Kemudian selepas daripada membasuh kedua tangannya, Nabi kemudiannya membasuh kepala. Famsahu bi ru'usikum, dan hendaklah kamu kemudiannya menyapu sedikit daripada kepala kamu, iaitulah di gigi-gigi rambut, yang mana kerana di rambut ini juga terdiri padanya, di dalam rambut ini, dalam kepala manusia ini ada akal fikiran yang kita dapat bersihkan. Di rambut ini jugalah kadang-kadang rambut adalah simbol kecantikan manusia, yang kadang-kadang kita salah gunakan kecantikan kita untuk kita pamerkan kepada orang-orang yang tak sepatutnya melihat kecantikan kita. Maka ini sudah menjadi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah bila kita membasuh rambut kita, sekurang-kurangnya Allah menggugurkan dosa-dosa daripada rambut-rambut kita. Kemudiannya kita membasuh telinga, seperti mana yang saya sebut tadi, telinga juga mempunyai dosa-dosa tertentu, iaitu mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kita membasuh kaki, kerana kita tahu bahawa dua kaki inilah yang membawa manusia ke tempat-tempat yang tak sepatutnya dia pergi, membawa manusia ke tempat-tempat maksiat, membawa manusia untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Maka dengan dibasuh kedua kaki ini, moga-moga Allah mengampunkan dosa kedua kaki kita yang telah membawa dan mengheret tubuh badan kita untuk menuju kepada tempat-tempat yang tak sepatutnya dilalui oleh seorang Islam, yang tak sepatutnya ditujui oleh orang Islam. Dan kesemuanya ini nanti anggota-anggota tubuh badan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kita mengambil uduk, menjaga kebersihan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, moga-moga kita akan terhindar daripada dosa dan maksiat seperti mana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan moga-moga kita mencapai khasiat daripada kesihatan dan kebersihan diri. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi perbicaraan kita tentang kebersihan diri. Bagaimana Rasulullah SAW apabila baginda bangun daripada tidur, selain daripada baginda beruduk, baginda juga mencuci bahagian-bahagian yang sulit daripada tubuh badan baginda SAW, untuk memastikan bahawa dapat dicapai kebersihan yang sempurna. Sebab itulah bila kita lihat, rupa-rupanya uduk ini mempunyai kesan kesihatan yang baik, yang mana kita tahu apabila air dikenakan kepada tubuh badan manusia, maka di sana kita dapati bakteria-bakteria, fungus dan juga virus yang terkena dengan air uduk ini dapat dimatikan. Terutamanya apabila di tapak tangan kita mempunyai enzim-enzim tertentu seperti interferon, interleukin, lysozyme, yang mana ketiga-tiga jenis enzim ini sebenarnya apabila kita sapu pada tubuh badan kita ketika mana kita mengambil uduk, di mana kita menyapu muka,
maka enzim-enzim di tapak tangan ini akan menyapu ke semua bakteria-bakteria, fungus-fungus dan juga segala organism-organism, makhluk-makhluk kecil yang ada di muka kita. Dan kemudiannya segala enzim-enzim ini akan menyebabkan berlakunya, terutamanya lysozyme, menyebabkan sel-sel bakteria ini tadi akan terkena kepada enzim tangan. Dan enzim tangan ini sebenarnya akan memecahkan dinding-dinding sel yang menyebabkan bakteria ini mati apabila terkena enzim-enzim tangan yang disapu ketika mana tangan itu menyapu pada tubuh badan ketika mana kita mengambil wuduk. Inilah di antara khasiat wuduk yang paling besar. Dan khasiat wuduk ini sebenarnya merupakan satu khasiat yang sangat bersifat saintifik. Tapi ramai daripada orang-orang Islam yang tidak faham. Dan ramai menganggapkan wuduk ini hanya sekadar rutin biasa. Tidak sebenarnya. Sebab itulah sidang penonton sekalian, Nabi sangat menekankan kepada kita tentang kebersihan diri. Dan Nabi sebut dalam satu hadis yang lain yang bermaksud, kata Nabi, barang siapa yang sentiasa berwuduk, maka Allah akan menjauhkan syaitan daripadanya. Kerana kita tahu bahawa syaitan tidak suka kepada orang-orang yang berwuduk. Dan orang-orang yang berwuduk ini sentiasa didekati oleh para malaikat. Selain daripada mencapai kebersihan diri, mereka juga dapat mencapai kesihatan. Kerana apabila diri mereka bersih, maka kesihatan akan datang. Bakteria jauh daripada mereka. Kuman-kuman yang bahaya jauh daripada mereka. Virus-virus yang membawa penyakit jauh daripada mereka. Maka mereka akan dilindungi dengan wuduk yang mereka ambil itu. Dan akhirnya mereka akan menjadi manusia yang sihat. Bukan sekadar menjadi manusia yang sihat, bahkan menjadi manusia yang produktif dalam hidup mereka. Sehingga mereka sangat mempunyai motivasi yang tinggi ketika mana mereka melaksanakan tugas mereka seharian. Inilah di antara kesan wuduk. Dan kita tahu juga apabila air dikenakan kepada muka dan juga anggota-anggota tubuh pada waktu pagi, kita tahu bahawa liang-liang rumah kita ini mempunyai reseptor-reseptor, mempunyai bahan-bahan cerap, bahan-bahan rangsangan, yang mana apabila air ini terkena kepada reseptor-reseptor ini, saraf-saraf sel penerima ini, menyebabkan sel-sel penerima ini akan memberi tindak balas, respon yang tertentu, iaitu dengan mengalirkan dan mengeluarkan enzim-enzim tertentu dalam badan yang mengaktifkan badan. Sebab itu bila kita mengambil air semayang, kita mengambil wuduk pada waktu pagi, apabila air semayang, air wuduk ini terkena pada muka, lantas kita rasa segar. Rasa segar, rasa sejuk, rasa nyaman. Dan secara automatiknya, walau macam mana mengantuk sekalipun kita, tetap kita akan dapat bangun dan kita melaksanakan tugas. Kerana apa? Kerana air semayang tadi, wuduk tadi, telah terkena kepada saraf-saraf reseptor yang ada di bawah kulit, terutamanya kulit muka dan juga kulit tangan dan kulit saraf-saraf tempat anggota wuduk tadi, yang menyebabkan kita merasa segar dan menyebabkan kita terangsang untuk melaksanakan ibadah, mengerjakan tanggungjawab kita sebagai manusia ketika mana kita bangun pada awal pagi. Inilah di antara khasiat wuduk, di antara khasiat kebersihan diri yang diamalkan oleh Rasulullah SAW yang sangat hebat. Sedang penonton sekalian, perkara-perkara macam ini sebenarnya kita telah laksanakan dalam kehidupan. Tetapi kita tidak perasan bahawa sesungguhnya apa yang kita buat ini sebenarnya merupakan perkara yang sangat baik menurut kesihatan. Dan jarang kita dengar pakar-pakar kesihatan menghuraikan tentang bagaimana khasiat-khasiat daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah-sunnah Nabi yang diamalkan oleh Nabi SAW yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan manusia. Sebab itulah kita tengok apabila kita dapat melaksanakan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, kita dapati kita akan jadi manusia yang sangat hebat, manusia yang sangat bersih, manusia yang sangat kuat dan kental jiwanya. Marilah sama-sama untuk buat akhirnya, saya nak buat sedikit kesimpulan bahawa sesungguhnya kebersihan diri yang diamalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah salah satu daripada cara yang sangat hebat. Di mana yang disebut oleh Nabi SAW, dan tidakkah kamu melihat bahawa sesungguhnya dalam setiap hari itu ada 5 waktu, dan barang siapa yang sembahyang sebanyak 5 waktu, seolah-olah tiap-tiap kali ada sebatang anak sungai yang mengalir di hadapan rumahnya, dan apabila dia mengambil air semayang, seolah-olah dia masuk ke dalam sungai tersebut dan dia mandi, maka tidakkah kamu dapati di pada tubuh badannya itu tinggal lagi daki-daki dan kotoran?
Sahabat-sahabat Nabi menjawab, sudah tentulah tidak ada kekotoran ya Rasulullah, kerana dia telah mandi sehari 5 kali. Dan bangsa apakah yang mandi sehari 5 kali kecuali bangsa Islam. Dan sebab itulah kita tengok, kalau orang Islam mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW, nescaya kita akan dapat mencapai tahap kebersihan diri yang tinggi dan kesihatan yang hebat. Apa yang diajar oleh Nabi itu sebenarnya adalah faedah yang baik untuk manusia. Bukan hanya untuk kita orang-orang Islam saja, bahkan untuk semua manusia, termasuklah orang-orang yang bukan Islam boleh mengamalkannya. Moga-moga apa yang disampaikan itu dapat memberikan kita rahmat, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.